Hai, saya Jurul Azrul, pasaran untuk 23 Februari 2021 dan kita lihat apa yang berlaku terutamanya pada masih lagi fokus kita kepada dolar indeks iaitu kekuatan dolar Amerika kerana terlibat dengan komoditi utama seperti emas dan juga perak, dan kita akan lihat kan macam mana kaitan ni untuk sesi awal pengenalan untuk analisa secara teknikal, fundamental dan juga kefahaman dalam belief trading. Baik. Kita lihat di skrin. Dolar Amerika tidak ada perubahan besar selepas jatuh hampir 6 minggu berturut-turut menjelang pengerusi Fed, Jerome Powell memberikan testimoni kepada Kongres nanti. Emas terus meneruskan pendakian apabila hasil pembendaraan Amerika berkurang. Strategi saya fokus pada kelemahan USD Index dan mencari peluang belian sehingga zon semasa weekly untuk emas dan juga major pair yang lain. Apa yang saya maksudkan macam ni? Satu ialah saya fokuskan kepada penggunaan iaitu dollar index. Kalau lihat ini adalah dollar index. Baik. Sekejap saya tertekan apa tadi. Okey, ini adalah dollar index. DXA. Kalau perhatikan dollar index ni ialah saya masih lagi fokus kepada kelemahan pada dollar index tersebut. Dan kita lihat pada monthly makin lagi menurun. Tetapi saya sentiasa berjaga-jaga iaitu mungkin ada retracement pada time frame yang lebih besar, terutamanya pada monthly di sini. Okey, ini tempat dia. So kalau tengok pada weekly, jadi ini juga tempat yang saya akan berjaga-jaga. Kan, maksudnya ialah mungkin boleh menyebabkan gold jatuh. So ini tempat dia kalau kita ambil spesifiknya di zon sini. Dan saya sedang memerhatilah kemungkinan besar ialah price ataupun pasaran mungkin akan turun terus, dan ini adalah halangan yang saya dapati yang saya boleh tambah ataupun memberi kepada keputusan lebih pada belian pada pair-pair yang USD di belakang. So ini target yang seterusnya. Okey, baik. Okey, saya kecilkan sini sikit. Dan saya pergi kepada H4 dan boleh kita dapatilah ini adalah jualan pada H4. Dan nampak BB sedang squeeze, maksudnya ialah ada point dia akan terus perjalanan, tapi saya sentiasa bersedia ialah emas mungkin retrace lah. Tapi dari segi strategi emas, sebenarnya saya masih lagi fokus kepada jualan, belian sementara jualan. So jualan yang saya targetkan adalah pada weekly. Di sini kali ini saya akan masukkan garis horizontal line untuk menyatakan ini ruang pertama saya, target saya. Yang kedua di daily, tengok daily ialah tempat mana di black line, jadi target saya di situ lah. Okay, baik. Dan selaras dengan H4 kalau saya tarik penggunaan Fibonacci. Okay, Fibonacci retracement. Saya tarik di sini. Saya dapati ialah zon 261 pada paras black line pada daily. Jadi itu target saya untuk lakukan jualan. Maksudnya saya masih lagi fokus pada belian. Cuma tadi saya bukan di akaun ni lah. Saya ada lakukan belian pada time frame ni untuk lakukan belian kerana saya ada target lebih kurang dalam 1,400 point untuk take profit, kerana itu mengikut kiraan saya yang biasa saya buat make money lah. 1,400 point dan 700 untuk stop loss. Jadi ni point dia. Okay. So kita tengok juga pada Euro USD apa berlaku. Euro USD pun tengok. Kan ni sampai zone weekly kan. Lepas tu sampai zone monthly. Jadi pada saya monthly memang masih menguat. Tetapi sentiasa juga tengok. BB squeeze sentiasa juga hormat. Walaupun kita dapati ialah mungkin dia naik sebagai BB flat. Tak ada power dan sebagainya. Tengok pada weekly kan. Jadi ini mungkin boleh fokus kepada jualan sementara. Saya biasanya kalau pair-pair yang tidak terlibat dengan apa yang saya nak fokus dagangan, saya biar lah. Dalam kes ni H1 okay, memang sell. H4 kita nampak ada retracement untuk buy. Jadi kalau saya agak keliru atau confused macam ni, saya biarkan. Kan sebab tak padan kalau saya nak ambil gap pun, kalau saya tengok kalau saya nak ambil kira pulangan saya pun, kalau saya lihat kat sini. Okay, kalau saya ambil kat sini sekejap, saya tertarik ni, saya tak perasan tadi. Sini sekarang lebih kurang dalam, tengok kat sini ada pips lebih kurang dalam 50 pips. Jadi pada saya agak tak berapa best lah pulangan macam tu. Tambah-tambah pulangan time frame kecil. Tapi dalam kes ni kalau tengok pada daily dan juga weekly, katalah kita ambil tempat sell kan pada weekly, maksudnya saya lebih fokus kepada sell untuk USD. Kalau you perasan, ini kesimpulan ni. Hari ni simple saja. You tengok dolar melemah, betul tak? Tetapi kalau kita tengok di gold naik, tapi bersama dengan Euro USD sebenarnya dia tidak menaik, dia sebenarnya menurun kalau mengikut teknikal. So apa keputusan kita nak buat? Jadi ini antara benda yang mungkin kita boleh faham, nak ambil beberapa strategi berlainan. Contohnya ialah you tidak mestinya ikut kepada fundamental, you boleh juga ikut pada technical semata kan. Kemudian kalau you tengok align, baru you increasekan you punya
risiko lah dari segi penggunaan lot lebih besar daripada sebelum ni yang lebih kecil. Jadi saya harap anda boleh faham apa saya maksudkan, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi analisa pasaran seterusnya dan pada hari esok. Dan untuk pengetahuan you, saya akan buat masa ke masa. Kali ni saya buat asas untuk selang mungkin dalam 2-3 minggu, kemudian kita akan pergi lebih mendalam untuk analisa pelbagai pair lain dari segi sudut ekonomi lain dan juga cara penggunaan indikator ekonomi yang berlainan. Alright, so jumpa lagi dan salam hormat, dan please comment di bawah ni apa yang anda belajar kan, dan juga please like dan juga share page ni, video ni. Jumpa lagi.